Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu di Gaza buat keputusan tegas bagi menghentikan segera keganasan Israel terhadap Palestin yang jelas melanggar perundangan antarabangsa. Itu gesaan deklarasi Riyadh, resolusi sidang kemuncak tergempar OIC dan Liga Arab berkaitan konflik Israel-Palestin. Kenyataan akhir itu turut mendesak UNSC segera luluskan resolusi mengecam pengeboman biadab terhadap tentera Israel terhadap hospital di Semenanjung Gaza. Malaysia sekali lagi mengangkat penyelesaian dua negara sebagai solusi jangka panjang bagi menoktahkan konflik Israel-Palestin. Perkara itu dikemuka Perdana Menteri ketika menyampaikan kenyataan negara pada sidang kemuncak tergempar OIC dan Liga Arab. Beliau gesa negara-negara anggota sokong inisiatif pendamaian Arab selain bantu rundingan berhubung penyelesaian dua negara yang bertujuan mengiktiraf Palestin sebuah negara merdeka berdasarkan sempadan sebelum 1967. Dalam pada itu, Malaysia diiktiraf OIC dan Liga Arab sebagai negara penting yang aktif dan tegas memperjuang isu berkaitan umat Islam sejagat. Paling utama berkaitan pembelaan terhadap rakyat Palestin. Sidang kemuncak tergempar OIC dan Liga Arab ini turut menyerlahkan komitmen Perdana Menteri untuk jadi penghubung kepada pemimpin negara-negara Islam. RM1 juta berjaya dikumpul Humanitarian Camp Malaysia MyCare untuk disalurkan kepada Palestin yang melibatkan bantuan kewangan, perubatan dan makanan. Ahli Parlimen Pulai Suhaisan Kayat berkata, himpunan amal solidariti wajar diteruskan bagi menzahirkan solidariti kepada Palestin. Di PPR Kempas Permai, kira-kira 1,000 penduduk berhimpun secara aman sebagai tanda solidariti kepada Palestin. Perdana Menteri akan mengetuai delegasi Malaysia pada mesyuarat pemimpin ekonomi APEC 30 di San Francisco, California dari 14 hingga 17 November. Kehadiran beliau akan menyumbang ke arah usaha menangani isu-isu yang kritikal di peringkat serantau, terutamanya di Asia Pasifik. Perdana Menteri diiringi menterinya Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan pegawai kanan kerajaan. AELM mengangkat tema mewujudkan masa depan yang berdaya tahan dan mampan untuk semua. Misi untuk meningkatkan lagi perdagangan produk komoditi khususnya pengeksportan minyak sawit ke China terus dipergiat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah kini dalam rangka lawatan ke Shanghai dan Beijing bertujuan mengukuhkan kerjasama dalam bidang penyelidikan dan pembangunan serta pembinaan kapasiti dalam bidang komoditi terutamanya dalam mempromosikan skim pensijalan minyak sawit mampan Malaysia di peringkat global. China ialah pasaran ekspor minyak sawit kedua terbesar Malaysia selepas India. Hari Penjaja dan Peniaga Kecil HPPK peringkat kebangsaan pertama kali disambut di Sabah dalam bentuk karnival bagi meraihkan peniaga-peniaga kecil di negeri itu. Sambutan akan berlangsung 3 hari pada 7 hingga 9 Disember depan di Buhavan Square, Pinampang. Antara aktiviti menarik, pameran pelbagai agensi, jualan penjaja dan peniaga kecil dari Sabah, Sarawak dan Semenanjung serta showcase satu daerah, satu industri. HPPK 2023 akan dirasmikan Perdana Menteri pada 7 Disember. Kemas akan melaksana transformasi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET 2.0 di seluruh kelas kemahiran Kemas mulai Januari hingga tahun hadapan. Inisiatif itu sebagai langkah ke arah memperkasa pendidikan kemahiran melibatkan akademi kemahiran dan kelas kemahiran dalam 5 bidang utama sedia ada. Fokus transformasi adalah menambah nilai bagi menjadikan program disediakan mengikut keperluan semasa dan kesesuaian masyarakat. Cadangan menaikkan harga siling beras putih tempatan BBT daripada RM2.60 kepada RM3.20 akan dibincang dengan 3 lagi kementerian berkaitan dalam masa terdekat. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan berkata perkara tersebut akan dibincangkan bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi dan KPDN. Beliau berharap situasi menang-menang dapat dicapai berhubung cadangan tersebut. Kerajaan belum membuat sebarang keputusan untuk menaikkan harga gula di pasaran tempatan. Pemangku Menteri KPDN berkata, ia susulan dapatan kajian unjuran harga gula pada peringkat global masih menunjukkan peningkatan harga sehingga kini. Katanya kerajaan juga tidak akan memberi subsidi pukal kepada barangan keperluan harian tersebut.
PDRM akan berbincang dengan pihak berkaitan termasuk Peguam Negara dan Mahkamah bagi membuat keputusan dalam membawa pulang Sirul Azhar Umar yang dijatuhkan hukuman mati kerana membunuh wanita Mongolia Altantuya Sharibo. Sirul Azhar dibebaskan dari pusat tahanan imigresen Villawood di Sydney, Australia kemarin. Pembebasan beliau susulan keputusan Mahkamah Tinggi Negara itu yang memutuskan tahanan bukan warga negara yang tidak dapat dihantar pulang tidak boleh lagi ditahan selama-lamanya oleh pihak imigresen. 2 kapal layar rosak akibat diseret sebuah bot butter trade di JT Royal Selangor Yacht Club, Pelabuhan Klang kira-kira 7 pagi semalam. Bot dari Indonesia bersama 15 kru warga Indonesia itu mengalami kerosakan enjin secara tiba-tiba apabila keluar dari JT Asaniaga. Akibat masalah berkenaan, bot hilang kawanan lalu merempuh JT Royal Selangor Yacht Club dan 2 kapal layar berkenaan. Kejadian tidak melibatkan sebarang kecederaan atau kehilangan nyawa. Salah seorang mangsa runtuhan bangunan resort di Pulau Perhentian Khamis lalu meninggal dunia awal pagi semalam. Rahul Jamil, 42 tahun meninggal dunia disebabkan kecederaan otot yang sangat teruk akibat terjepit di bawah runtuhan. Bahu Jamil merupakan mangsa kedua insiden tersebut yang meninggal dunia. Seorang lelaki warga Myanmar maut diserang harimau ketika menurun getah di ladang merantau Gua Musang semalam. Mangsa ditemukan dalam keadaan parah dengan kesan luka besar belakang leher. Siasatan lanjut masih dibuat dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Penyiasatan juga akan meneruskan pemasangan kamera dan perangkap dalam usaha mengesan serta menangkap harimau berkenaan. SPRM tidak menempatkan pegawainya di Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra. Jelas SPRM pihaknya melarang pegawainya untuk terlibat dalam mana-mana mesyuarat lembaga, jawatan kuasa serta urus setia berkaitan perolehan di agensi luar mengikut satu perkeliling perbendaharaan. Selain itu, SPRM turut mengambil tindakan mengkaji tata kelola pengurusan dana mitra untuk tujuan mengukuhkan tata cara dan ketelusan pengagihan dana kepada masyarakat India di negara ini. 26 individu termasuk 2 wanita ditahan Jabatan Agama Islam Negeri Johor di sebuah pusat hiburan. Ia hasil pemeriksaan ke atas 65 pengunjung Islam dalam Ops Hibur di premis hiburan itu. Operasi dijalankan bagi mencegah orang Islam melakukan jenayah syariah seperti meminum minuman memabukkan. Kes disiasat mengikut Enakmen Jenayah Syariah Negeri Johor 1997, Seksyen 19-1. Perkembangan banjir. Tiada lagi mangsa banjir ditempatkan di PPS di Selangor malam tadi. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Selangor memaklumkan 4 PPS terakhir di negeri itu telah ditutup. Di Perak, jumlah masa banjir semakin berkurangan dengan 349 penduduk daripada 103 keluarga berbanding 423 penduduk daripada 127 keluarga pagi semalam yang masih ditempatkan di 5 PPS di Hilir Perak dan Kerian. Sementara itu, 10 individu daripada 2 keluarga di Kampung Sentosa Damai, Pasir Gudang berdepan detik cemas selepas kediaman mereka dinaiki air 7.15 malam tadi. Ia susulan hujan lebat selama 2 jam yang mengakibatkan kawasan itu dilanda banjir kilat. Semua penduduk terjejas ditempatkan di PPS Surau Al-Mujazil. Bagaimanapun, banjir dilaporkan telah surut namun pemantauan terus dilakukan menghadapi sebarang kemungkinan. Sebanyak 8,841 PPS disediakan bagi menghadapi banjir akibat monsun Timur Laut yang diramal melanda negara bermula bulan ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas berkata jumlah keseluruhan PPS itu mampu memuatkan lebih 2.1 juta orang. Daripada jumlah itu, 332 PPS mampu memuatkan 129,096 orang disediakan di Sabah. Pasukan Kementerian Pendidikan Malaysia muncul johan keseluruhan pertandingan antarabangsa World Robot Olympiad WRO 2023 di Panama City, Panama baru-baru ini. Menerusi Facebook, Menteri Pendidikan berkata kemenangan itu adalah penghormatan buat Malaysia yang menyaksikan jalur gemilang berkibar di pentas antarabangsa. Jelas beliau, kejayaan itu merupakan kejuaraan kali ke-11 daripada 19 kali penyertaan Malaysia dalam WRO. Sebanyak 125 bakul makanan disampaikan kepada golongan sasar di sekitar Seremban dan Port Dickson bagi memberi keceriaan kepada mereka yang menyambut perayaan Deepavali hari ini. Bantuan bakul makanan itu hasil sumbangan daripada Yayasan Munarah serta masyarakat di seluruh negeri.
Program Selangkah ke Menara Gading, semega platform terbaik memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai program pengajian ditawarkan di Institut Pengajian Tinggi Awam mahupun swasta. Ahli Parlimen Tawau Datuk Loh Su Fui berkata, program itu juga membolehkan pelajar mendapatkan maklumat dan penerangan tepat mengenai pembiayaan pengajian oleh PTPTN dan biasiswa daripada kerajaan. Program itu akan dijadikan acara tahunan dengan melibatkan lebih banyak institut pengajian tinggi. Penganjuran Festival Museum antara platform terbaik memelihara dan memelihara warisan seni budaya di Sabah. Ia selaras usaha kerajaan negeri yang sentiasa komited menjaga identiti Sabah dengan mengekalkan seni budaya dimiliki berdasarkan tafsiran Enakmen Warisan Negeri 2017. Menurut Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Christina Liu, usaha Jabatan Museum Sabah mengumpul ciri budaya di negeri ini dalam satu festival merupakan langkah tepat mencapai dasar tersebut. Bank Islam mengunjurkan KDNK untuk suku tahun ketiga tahun ini pada sekitar 3.2% disokong permintaan domestik. Ini disebabkan peningkatan 70% tenaga buruh juga menyumbang kepada pertumbuhan produktiviti. Penganalisis juga menjangkakan KDNK suku tahun keempat akan menguncup kepada sekitar 2.0% didorong kadar faedah tinggi kebanyakan bank pusat selain jumlah ekspor yang menurun. FTSE Bursa Malaysia KLCI dijangka diniagakan tinggi kepada paras 1,460 minggu ini, didorong rekod minggu terbaik Wall Street dalam tempoh setahun selepas pertumbuhan pekerjaan Amerika Syarikat yang lembap. Walaupun indeks utama terus merosot di bawah 1,450, ia masih mampu mengekalkan kenaikan baru-baru ini melebihi paras 1,440 pada akhir dagangan minggu lalu. Berita ekonomi tempatan terkini yang positif dijangka memacu kenaikan. Tahap profesionalisme ejen takaful perlu diberi perhatian demi memastikan sumbangan positif industri itu kepada ekonomi. Perkhidmatan pelanggan yang baik juga mampu menarik lebih ramai pencarum baharu. Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Takaful Malaysia berkata, kesedaran tentang perlindungan diri meningkat selepas pandemik selain didorong inisiatif kerajaan antaranya perlindungan tenang. Angka kematian penduduk Gaza kini meningkat kepada 11,100 orang menurut Kementerian Kesihatan Palestin. 8,000 yang terkorban adalah wanita dan kanak-kanak, manakala 27,490 lagi dilaporkan cedera. Hampir 3,000 masih hilang dikhawatiri terperangkap di bawah runtuhan akibat berdilan rejim Zionis. Imej satelit diambil pada 7 hingga 11 November berjaya memaparkan kemusnahan akibat betilan peluru berpandu Zionis ke atas hospital di Gaza. 2 hospital utama di utara Gaza juga ditutup kepada pesakit baharu pada Ahad. Sementara hospital di utara wilayah Palestin berdepan kesukaran menerima pesakit susulan sekatan yang dikenakan Zionis. Bayi baru lahir di Hospital Al-Shifa terpaksa dikeluarkan dari inkubator selepas bekalan elektrik hampir terputus susulan serangan berterusan Zionis ke atas Gaza. Doktor hospital itu berkata bekalan elektrik tidak mencukupi untuk menghidupkan penjana inkubator di bangunan ward wanita yang telah dibom Israel beberapa kali. Akibatnya 10 bayi kini terpaksa diletakkan di atas katil. Warga asing dan mereka yang memegang 2 kewarganegaraan menuju ke lintasan Rafah untuk meninggalkan Gaza. Kumpulan pertama warga asing dan rakyat Palestin yang cedera dipindahkan selepas pintu sepadan Rafah dibuka semula di Mesir dan Gaza pada Ahad. Beratus-ratus warga asing dan rakyat Palestin yang cedera telah melalui lintasan Rafah sejak ia dibuka dengan akses terhad pada awal November. Majlis Ulama Indonesia dalam fatwa terbaharunya menggesa umat Islam di negara itu mengelak transaksi dan penggunaan produk berkaitan Israel. Pengerusi bahagian fatwanya berkata membantu ekonomi pihak yang menyokong Israel sama ada secara langsung atau tidak langsung dianggap haram. Fatwa itu mencadangkan agar umat Islam menyokong perjuangan Palestin melalui pengumpulan dana kemanusiaan. Baik saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.